Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan lihat sedikit sejarah mengenai dengan Ummahatul Mukminin, isteri Nabi SAW yang bernama Zainab binti Jahash. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan mengenai dengan perkahwinan Nabi SAW. Nabi telah pun dan pernah berkahwin lebih daripada 10 orang wanita. Dan perkahwinan Nabi semuanya ini adalah bukan kerana hawa nafsu semata-mata, tetapi adalah kerana maslahat dakwah dan juga kerana mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana nabi-nabi yang terdahulu juga mereka berkahwin. Kerana itu nabi-nabi terdahulu mereka mempunyai zuriat, anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-38. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan beberapa orang rasul sebelum daripada kamu. Dan Allah Taala jadikan bagi rasul-rasul tersebut adanya isteri-isteri, adanya zuriat-zuriat. Ada isteri dan juga zuriat, ada anak. Dan tidak sepatutnya bagi seorang rasul bawa datang satu tanda, satu mukjizat dan sebagainya, melainkan semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebelum Nabi SAW, nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, mereka kahwin lebih daripada seorang. Jadi tak mustahil Nabi SAW berkahwin lebih daripada 10 orang. Nabi Ibrahim AS mengumpulkan antara Sarah dan juga Hajar. Nabi Yaqub AS, dia juga berkahwin dengan Rahil, Balha, Li'ah dan juga Zulfah. Semua ini 4 orang isteri. Yaqub 4 orang isteri, Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri. Dan diriwayatkan Nabi Daud AS, bila sebut diriwayatkan maknanya tak kuatlah, tapi ada riwayat yang menyatakan isteri Nabi Daud AS mempunyai 100 orang isteri. Nabi Daud AS, dan juga mempunyai 300 orang hamba. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman bin Daud AS mempunyai 700 orang isteri dan juga 300 orang hamba. Ada pun Nabi kita Nabi SAW, dia telah akad nikah, adalah sebanyak 13 orang isteri mengikut pendapat yang sahih. Cuma 2 orang isteri Nabi tidak menyetubuhi mereka berdua, Asma binti Nu'man Al-Kandiyah dan juga Amrah binti Yazid Al-Kilabiyah. 2 orang isteri Nabi ini Nabi tidak menyetubuhi, bahkan Nabi menceraikan kedua orang isteri, dan yang baki lagi 11 orang Nabi bersama dengan mereka, Nabi bermuasyarat dengan mereka. Di kalangan isteri Nabi ini ada seorang yang bukan asal Arab, mana bukan Arab asli. Bahkan dia adalah di kalangan orang Yahudi, iaitu Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Yang baki lagi 6 isteri Nabi adalah bangsa Quraisy. Bila sebut bangsa Quraisy ini, dia ada banyak kabilah. 6 orang Quraisy antaranya yang pertama Khadijah binti Khuwailid, isteri yang pertama Nabi sebelum Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain. Yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah binti Abi Bakar. Yang ketiga adalah Hafsah binti Umar. Yang keempat adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Yang kelima adalah Ummu Salamah atau dipanggil Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Dan yang keenamnya adalah Saudah binti Zam'ah, isteri yang tua. Nabi berkahwin dengan dia, kematian suami dia ada antara isteri yang tertua lah.
Saudah binti Zam'ah bin Qais. 4 lagi isteri Nabi, 6 di kalangan bangsa Quraisy yang asli Quraisy, 4 lagi bangsa Arab tetapi bukan bangsa Quraisy. Sebab Arab ni banyak kabilah, dan di antara kabilah tersebut adanya kabilah pecahan di bawah. Seperti mana Quraisy di bawahnya ada Kinanah, ada bangsa Kinanah, ada bangsa-bangsa yang lain, Bani Muttalib, Bani Hashim dan sebagainya. Seperti tuan-tuan lihat di Indonesia, semalam saya baru pulang dari Indonesia, iaitu di Medan ini ada bangsa Batak. Dalam bahasa bangsa Batak ini, di dalamnya ada pecahan-pecahan kabilah lagi bangsa. Dipanggil bangsa apa? Batak apa? Karo. Ada yang dipanggil sebagai Batak Mandelin. Dan ada beberapa bangsa Batak yang lain, dan kebanyakan semuanya adalah tidak beragama Islam. Mandelin saja yang beragama Islam. Tapi mereka tidak bangsakan, tidak bahasakan diri mereka, tidak nisbahkan mereka sebagai bangsa Batak. Kerana Batak ni majoriti bukan Islam. Mereka makan babi dan diceritakan, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, diceritakan bangsa Batak ni dulunya siapa yang orang jahat di kalangan mereka yang mencuri dan juga yang samun, maka bila ditangkap, disembelih orang tadi dan dibuat kenduri orang tadi, makan. Bangsa Batak ni antara orang yang makan orang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, adakah sahih ataupun tidaklah. 4 di kalangan isteri Nabi berbangsa Arab, tetapi mereka bukan orang Quraisy. Bila orang Quraisy ini, bangsa Quraisy antara bangsa yang tertinggi lah. Abu Bakar bangsa Quraisy, anaknya Nabi berkahwin, iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Bila sebut bangsa Quraisy antara bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati. 4 orang isteri Nabi bukan di kalangan orang Quraisy, iaitu Zainab binti Jahash yang kita akan bincangkan. Zainab binti Jahash bin Ri'ab, ini bangsa Arab tetapi bukan Quraisy. Maimunah binti Al-Harith, Juwairiyah binti Al-Harith, dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Dan Nabi SAW mempunyai 2 orang hamba. Di kalangan ulama ada yang menyatakan Nabi mempunyai 4 orang hamba perempuan. Maksudnya 2, ada di kalangan ulama kata Nabi ada 2 orang hamba perempuan. Di kalangan ulama yang lain mereka menyatakan Nabi mempunyai 4 orang hamba. Salah seorang daripada 4 orang hamba itu adalah asalnya berbangsa Mesir, iaitu Maria Al-Qibtiyah, yang mana Nabi pernah bersama dengan dia, dan lahirlah seorang anak yang namanya Ibrahim, mati pada waktu kecil. Maria Al-Qibtiyah, yang mana dia adalah Raja Mesir, Muqawqis, hantar beri hadiah kepada Nabi SAW. Pada ketika itu giliran Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar minta izin kepada Nabi untuk keluar sekejap. Bila dia pulang, terkejut dia, tengok-tengok bersama dengan Nabi seorang wanita yang lain, iaitu Maria Al-Qibtiyah. Dan Nabi pernah mengharamkan perempuan ini bersama dengan dia. Kemudian Allah Ta'ala tegur Nabi, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kerana apa kamu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kerana apa kamu nak mengharamkan satu perkara yang aku halalkan kepada kamu? Tabtaghi mardata azwajik, kerana semata-mata untuk mendapat keredaan, nak menyukakan isteri kamu. Itu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dalam surah At-Tahrim juzuk yang ke-28. Asalnya hamba, kemudian Nabi berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah, kemudian lahirlah seorang anak namanya Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim anak Nabi. Hamba yang kedua adalah berbangsa Yahudi, iaitu Raihanah binti Zaid bin Amr bin Khunafah. Dia adalah tawanan daripada bangsa kabilah Yahudi, iaitu Bani Quraidah, dan akhirnya dia masuk Islam. Fa'arada 'alaiha an-nabi an yu'tiqaha wa yatazawwajaha fakhtarat an tabqa amah. Dan hamba ini Nabi SAW pernah, dia masuk Islam, Nabi pernah tawarkan kepadanya
untuk dimerdekakan ia dan Nabi berkahwin dengannya. Tapi dia memilih untuk menjadi seorang hamba berbanding orang yang merdeka, maka dia kekallah sebagai seorang hamba. Walaupun di sana ada pendapat yang menyatakan Nabi merdekakan dia dan Nabi berkahwin dengan dia, iaitu hamba berbangsa Yahudi, hamba milik Nabi. Kita lihat pada malam ni insya-Allah kita bincang tentang Zainab binti Jahash. Zainab ini isteri Nabi ada dua orang. Satu dinamakan Zainab binti Khuzaimah dan yang keduanya Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anhuma. Kita lihat bila mana Quran antaranya di dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahash. Dan bila mana isteri-isteri Nabi yang lain Allah Taala tidak campur tangan dalam hal perkahwinan dengan isteri-isteri yang lain. Bila dalam perkahwinan Nabi bersama dengan Zainab binti Jahash, tiba-tiba Allah Taala campur tangan dalam hal ehwal perkahwinan Nabi. Ini menunjukkan perkahwinan ini bukan satu perkara yang biasa. Yang Quran sebutkan pasti ada hikmah, ada maqasid yang tersendiri, dan juga ada satu keagungan yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dalam kisah Zainab binti Jahash ini tidak terlepas juga daripada kisah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang yang beranilah, dipanggil sebagai pahlawan, dipanggil seorang panglima. Zaid bin Harithah. Dan dia berkahwin dengan Zainab binti Jahash sebelum Nabi berkahwin dengan dia. Ini adalah suami pertama dia. Zaid bin Harithah ini siapa dia? Dia adalah seorang hamba asalnya. Dia adalah milik Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini siapa? Hakim bin Hizam adalah anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi radhiyallahu taala anha. Jadi Zaid bin Harithah ini asalnya seorang hamba milik Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah anak saudara kepada isteri Nabi, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Khadijah telah mengambil dia daripada anak saudara dia. Ambil, tak tahulah sama ada ambil dengan minta kepada anak saudara dia ataupun beli. Kemudian Khadijah binti Khuwailid hadiahkan hamba ini, Zaid bin Harithah ini, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada suami dia. Zaid bin Harithah ini cukup hatinya berpaut kepada tuan dia, sehingga pernah ayah kepada Zaid bin Harithah datang berjumpa dengan Nabi, nak balik anak dia. Nak balik anak dia Zaid. Nabi SAW faddala an yakuna abdan li Muhammadin ala abih wa ummih. Nabi SAW beri pilihan kepada Zaid bin Harithah, suruh ayah dia sendiri tanya dia nak bersama dengan Muhammad ataupun nak bersama dengan ayah dia. Kalau nak bersama dengan ayah dia, silakan, boleh ambil balik. Tapi malangnya Zaid bin Harithah tak memilih ayah dia. Dia memilih untuk terus menjadi hamba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Muhammadun biyadihi wa ashhada al-qaum fi Makkah ala anna Zaidan hadha ibnuhu bitabanni. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ambil dia dengan tangan Nabi, sebab dia pilih Nabi, dia tak nak pilih ayah dia. Dan penduduk Mekah pada ketika itu menjadi saksi di atas persaksian ini, iaitu Zaid adalah anak Nabi, iaitu anak angkat Nabi. Wasara yunada Zaid ibn Muhammadin, iaitu mereka panggil Zaid ini adalah bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, bin kepada ayah angkat. Walamma ja'al Islam, apabila datangnya Islam, Zaid masuk Islam. Zaid bin Harithah antara orang yang terawal memeluk agama Islam. Zaid bin Harithah, iaitu selepas daripada Ali karamallahu wajhah. Ali bin Abi Talib masuk agama Islam, selepas daripada itu adalah Zaid bin Harithah, antara orang yang terawal, as-sabiqun al-awwalun, orang yang terawal memeluk agama Islam. Kemudian Zaid bin Harithah telah berhijrah ke Madinah
bila berhijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan dia, akhar Rasul sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina ammihi Hamzah radhiyallahu taala anhu, iaitu Nabi mempersaudarakan dia dengan pakcik Nabi iaitu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Sebab bila mana orang Islam, orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Madinah yang berhijrah ke Mekah, maka Nabi akan mempersaudarakan mereka, mempersaudarakan di antara orang Ansar dan juga orang Muhajirin. Partner kepada Zaid bin Harithah adalah pakcik Nabi sendiri, iaitu Hamzah bin Abi Talib. Hamzah ini kita katakan dia Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini walaupun pakcik, bezanya hanya 2-3 tahun daripada Nabi. Kemudian Nabi SAW memilih Zainab binti Jahash, pilih pasangan. Nabi pilihkan pasangan untuk hamba Nabi, iaitu Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni siapa dia? Zainab binti Jahash ni ada kena-mengena dengan Nabi juga, iaitu sepupu Nabi, sepupu perempuan Nabi lah, sepupu belah mak ke belah ayah, iaitu sepupu belah ayah, iaitu makcik Nabi yang di sebelah ayah, nama dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Itu adalah makcik Nabi sebelah ayah, binti Abdul Muttalib. Ada anak perempuan, dia ada seorang anak perempuan nama dia Zainab binti Jahash. Jadi Zainab binti Jahash ni, Nabi nampak seorang wanita yang baik, yang sesuai untuk dikahwinkan dengan hamba Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Dan Zainab binti Jahash ni seorang yang mulia, yang segak orangnya, yang cantik. Mereka berkata, kanat min atammi nisa'i Quraisy. Bangsa Mekah itu menyatakan, ini Zainab binti Jahash antara wanita Quraisy yang paling sempurna. Wa qad sarat zawjah li Zaid istajabah li Rasulillah. Maka jadilah, siapa dia? Zainab binti Jahash ini isteri kepada Zaid bin Harithah, semata-mata nak menyahut seruan Nabi. Sebab Nabi suruh, maka dia sahutlah perintah Nabi supaya dia berkahwin dengan hamba Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Sebab apa dia sahut seruan Nabi? Kerana firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat ke-36, Allah Ta'ala beritahu, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tak sepatutnya bagi orang beriman, laki dan juga perempuan, apabila Allah Ta'ala dah putuskan, apabila Rasul dah putuskan satu perkara, maka jadilah bagi mereka itu yang terbaik dalam urusan mereka. Siapa derhaka kepada Allah dan juga Rasul, maka dia telah sesat dengan satu kesesatan yang sangat jelas, yang sangat nyata. Jadi di sini nak menyatakan Zainab binti Jahash berkahwin semata-mata sebab Nabi perkenankan, jodohkan dia dengan hamba Nabi. Illa annaha karihat hadha az-zawaj, cumanya dalam hatinya agak sedikit memberontak. Hati siapa? Zainab binti Jahash. Kerana dia tak suka untuk berkahwin dengan lelaki ni, tapi dia cuba tekan juga, kehendak dia, nafsu dia tekan juga, semata-mata untuk taat kepada Nabi SAW. Tapi tak berkekalan lama, kerana perkahwinan yang bukan daripada hati, maka tak berkekal lama, maka berlakulah kepincangan, sedikit kepincangan dalam rumah tangga, kerana Zainab tak hatinya tidak cenderung kepada suami dia. Maka berlakulah muasyarat yang kurang baik antara Zainab dan juga Zaid. Maka pada ketika itu berlakulah penceraian di antara keduanya. Nabi SAW nak perkahwinan ini berkekalan.
Tapi malangnya Zaid bin Harithah ini berkali-kali jumpa dengan Nabi, banyak kali mengadu kepada Nabi tentang bagaimana muamalat Zainab binti Jahash dengan diri dia, mana kurang baik. Maka Nabi SAW minta kepada Zaid supaya tangguhkan dulu, jangan cerai dulu, tangguhkan dulu, jaga elok-elok isteri kamu. Dan akhirnya tak boleh tahan juga, maka berlakulah perceraian. Ibnu Katsir dalam tafsir dia, dalam kitab sirah dia, Imam Ibnu Katsir kata fama kasat indahu qariban min sanah aw fawqaha. Zainab ini hanya berkekalan ikatan perkahwinan dengan hamba Nabi, iaitu Zaid bin Harithah, lebih kurang setahun, sekitar setahun ataupun lebih sikit daripada setahun. Kemudian berlakulah khilaf, ketidaksefahaman antara mereka berdua. Maka Zaid mengadu kepada Nabi, maka Nabi SAW menyatakan amsik alaika zaujak wattaqillah, tahan isteri kamu, makna biarkan dia di bawah jagaan kamu dalam ikatan perkahwinan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seolah-olah nak bagi tahu di sini, sekiranya ada kepincangan dalam rumah tangga, maka bertakwalah kepada Allah. Bila mana ketakwaan kamu, hubungan kamu dengan Allah baik, maka baiklah hubungan kamu dengan isteri kamu. Maka Nabi SAW mengenali Zainab, sebab dia adalah sepupu Nabi. Nabi memang kenal dia. Dia semenjak pada kecil seorang wanita yang baik, yang solehah. Faqad nasya'at ma'ahu, dan dia juga membesar bersama dengan Nabi, dan Nabi tahu dia adalah seorang wanita yang terbaik. Maka Nabi SAW kahwinkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahash ini. Walau arada an yuzawwijaha li ghairi zawjin li ghairi Zaidin la zawwajaha. Kalau Nabi nak mengahwinkan Zainab binti Jahash dengan orang lain, pasti Nabi buat. Tapi Nabi tak nak. Nabi nak kahwinkan dia ini, Zainab binti Jahash, dengan hamba Nabi, kerana seolah-olah Nabi nampak mereka berdua ni secocok, dua-dua sama baik, sama padan. Walakinna hayatar rasul ma'at tasyri'. Tetapi harus diingat, di sebalik kisah yang berlaku, sebenarnya ada satu hikmah, ada satu peristiwa yang agung yang Allah Ta'ala nak rakamkan, iaitu kehidupan Nabi adalah berserta dengan pensyariatan. Bila Nabi putuskan satu perkara, bagi Nabi baik, memang baik, cuma di sebalik peristiwa tersebut ada hukum yang menjadi panduan sampai ke hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, iaitu Nabi SAW bercakap bukan ikut hawa nafsu, melainkan semua diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi harus diingat, Nabi SAW, keputusan Nabi, setiap keputusan ataupun apa-apa hukuman yang Nabi buat, bukanlah hurran taliqan, bukanlah secara bebas secara mutlak, tidak. Bahkan dia terikat. Setiap percakapan, perbuatan Nabi terikat dengan Tuhan langit dan juga Tuhan bumi, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap keputusan daripada Allah, maka Nabi akan taat, Nabi akan patuh. Zaid sammama ala talaqi Zainab, telah berazam dengan keazaman yang sangat jitu, iaitu memang dia nak ceraikan isteri dia Zainab binti Jahash. Maka Nabi SAW beri teguran kepada Zaid, hambanya, seperti mana dirakamkan dalam Quran dalam surah Al-Ahzab ayat ke-37, amsik alaik zaujaka wattaqillah, tahan, jaga isteri kamu, biarkan dulu dia bersama dengan kamu, dan kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha tetap tidak mahu kepada Zaid. Walam yakun hunaka min makhraj illa talaq, tidak ada jalan keluar yang lain melainkan penceraian. Maka berakhirlah ikatan perkahwinan antara Zaid dan juga Zainab. Sebenarnya dalam perkahwinan bukanlah setiap penceraian itu tidak baik, kerana ada juga
penceraian yang itulah yang jalan keluar yang terbaik bagi pasangan suami dan juga isteri. Jangan tuan-tuan dan juga puan-puan ingat, bila berlaku penceraian itu adalah satu perkara yang jelek, perkara yang tak baik. Sebab mereka tak jumpa jalan keluar, melainkan penceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Kemudian kita lihat Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran untuk menghapuskan hukum at-tabanni. Tabanni ini hukum anak angkat. Anak angkat masih dibenarkan, cuma bin tu yang tak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala rakam ke dalam Quran dalam suratul Ahzab ayat yang keempat dan juga 5. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Tidak, وما جعل أدعياءكم أبناءكم. Mereka panggil anak, mereka panggil Nabi, mereka panggil anak angkat Nabi bin dengan Nabi. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu adalah perkataan kamu dengan mulut-mulut kamu. Allah Taala bukan nak begitu. Anak, ud'uuhum, panggillah mereka li abaihim, nisbah kepada ayah mereka, bin kepada ayah mereka. Huwa aqsatu 'indallah, itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seorang anak yang mana telah ayah yang telah bercerai dengan siapa, dengan mak dia, maka nafkah tanggungan itu di bawah ayah dia. Sebab bin ni tak akan terlepas sampai bila-bila. Bin tetap dengan ayah dia, sebab hasil benih perkongsian antara mak dengan ayah dia. Jadi tetap dibinkan anak tersebut dengan ayah dia, walaupun ayah tak pedulikan dia, tak sayangkan dia, tinggalkan dia, tetap nafkah perlu diberikan, walaupun tidak lagi bersama dengan mak kanak-kanak tersebut, mak budak-budak tersebut. Sampai bila? Sampailah dia balik. Kalau di Malaysia sampai 18 tahun lah. Kemudian dia kena cari duit sendiri. Tapi nafkah tersebut, walaupun ayah dia dah kahwin lain, dah kahwin dengan wanita lain, dapat anak lain pula, nafkah tetap kena bagi dengan anak dia. Anak, walaupun anak tersebut duduk bersama dengan isteri yang pertama dia, yang dia telah cerai. Bila turunnya ayat ini, dipanggil Zaid bin Harithah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Diriwayatkan Nabi SAW menghantar Zaid bin Harithah. Nabi hantar Zaid bin Harithah untuk meminangi Zainab. Nabi hantar hamba dia, iaitu bekas suami dia, iaitu Zaid. Nabi hantar dia supaya dia berunding dengan Zainab, kata Nabi nak kahwin dengan dia. Boleh ke begitu? Boleh. Sebab Zaid ini seorang yang safa'in nafs, iaitu jiwanya bersih, tak ada sifat dendam apa-apa. Sebab selalu bila disebut berlaku penceraian ini akan simpan dendam dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu di sini, penceraian di sini bukan atas dasar permusuhan, dendam dan sebagainya, bukan. Tetapi penceraian ini Allah Taala susun untuk menjadi panduan kepada kita sampai hari kiamat nanti, hukum yang akan berlaku daripada peristiwa ini. Wa ala 'idhamil 'ilaqah bainahu wa bainar rasul, dan Nabi utuskan Zaid bin Harithah berjumpa dengan bekas isteri dia supaya bagi tahu, kata Nabi nak kahwin dengan dia. Sebab Zaid bin Harithah, sebab yang keduanya, Zaid bin Harithah ini adalah orang yang dekat dengan Nabi, hubungannya cukup rapat dengan Nabi, sebab dia anak angkat Nabi. Ini menunjukkan al-ukhuwah al-imaniyah, hatta walau kana bainahu wa bainat taliqah lahu. Menunjukkan bila mana kita ada iman, ukhuwah al-imaniyah. Al-ukhuwah al-imaniyah kita panggil persaudaraan yang satu iman dengan kita.
Orang-orang Islam ini tak kiralah dia isteri kita yang kita telah cerai dia, ataupun dia bekas jemaah kita dah pindah tempat lain, kita pernah bermusuh dengan dia, ataupun siapa pun dia yang kita, mungkin dia satu partner share dengan kita, pernah bisnes dengan kita, kemudian berlaku ketidaksefahaman, kita tinggalkan dia. Walaupun perkara yang disebutkan tadi telah berlaku, apa yang berlaku itu telah pun berlaku, maka yang penting kita ada al-ukhuwah al-imaniyah. Ini yang perlu dijaga, kerana inilah menunjukkan Islam bukanlah tempat untuk kita bermusuh-musuhan, tetapi tempat untuk kita berkumpul dan untuk kita bersatu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bagi tahu, lamma inqadat iddatu Zainab binti Jahash, bila mana telah tamat iddah Zainab binti Jahash, dah habis iddah, maka Nabi SAW hantar Zaid bin Harithah, ma ajidu ahadan aman indi aw awsaq fi nafsi mink. Nabi bagi tahu kepada Zaid bin Harithah, aku tak dapati seorang yang lebih aku percayai, yang lebih aku percayai berbanding dengan kamu. I'ti ila Zainab fakhtibha alayya, kamu pergi jumpa dengan Zainab, kemudian kamu merisik dia bagi pihak aku, walaupun dia telah bercerai dengan Zainab, iaitu kita panggil ex suami dia lah. Qala fantalaqa Zaidun fa'ataha wa hiya tukhammiru ajinaha. Zaid pun pergilah jumpa dengan bekas isteri dia, pada ketika itu dia sedang menguli tepung. Maka Zaid bin Harithah telah berkata, falamma ra'aituha 'azamat fi sadri falam astati' an anzur ilaiha hina 'araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zakaraha. Zaid bin Harithah kata, aku lihat dia Zainab ini, maka hatiku rasa tidak tenteram, maka aku tak mampu untuk melihat Zainab. Cuma aku sebutkan saja, dia pergi ke rumah Zainab, bagi tahu apa hajat Nabi nak merisik dia, nak berkahwin dengan dia, itu saja. Kemudian fawallaituha dhahri, kemudian aku terus alih ke belakang dan aku terus pulang. Dia tak mampu cakap apa-apa dah, sebab itu bekas isteri dia. Wa qultu ya Zainab abshiri inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruka, qalat ma ana bisani'atin shay'an hatta awamira rabbi faqamat ila masjidiha wa nazala al-Quran falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Zaid bin Harithah kata, wahai Zainab, kamu terimalah berita gembira, Nabi SAW nak berkahwin dengan kamu. Maka Zainab kata, ma'ana bisani'atin syai', aku tak mampu nak buat apa-apa, sehinggalah perintah Tuhan aku, iaitu Allah Ta'ala turunkan wahyu, ataupun Allah Ta'ala perintah sesuatu, baru aku akan buat. Faqamat ila masjidih, dia pergi ke ruangan solat dia berdoa, bermunajat dengan Allah. Turunlah ayat Quran, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, apabila Zaid bin Harithah telah menceraikan Zainab, zawwajnakaha, Allah Subhanahu wa taala kahwinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Ulama menyatakan berdasarkan hadis ini daripada Anas bin Malik, fihi dalilun ala annahu la ba's, iaitu dalil tak mengapa seorang lelaki menghantar lelaki untuk meminang perempuan, lahu man kana zawjuha, yang mana dia adalah ex yang isteri dia, tak apa, tak jadi masalah. Idza alima annahu la yakrahu dhalik kama kana hal Zaid ma'a Rasulillah. Ini dalil menunjukkan hukumnya harus kita nak berkahwin dengan seorang perempuan, kita utuskan ex isteri dia, iaitu bekas suami dia lah. Bekas suami dia jumpa dengan bekas isteri dia, bagi tahu kata seorang lelaki nak berkahwin dengan kamu. Hukumnya harus sekiranya tidak mengeruhkan keadaan, iaitu sekiranya keadaannya baik, keadaan yang harmoni, maka dibenarkan. Seperti mana dalam kisah Zaid bin Harithah ini, diriwayatkan Nabi SAW yatahaddas, bercakap mengenai keharusan berkahwin dengan isteri kepada anak angkat Nabi, sekaligus menghapuskan hukum
binkan anak angkat kepada ayah angkat. Ma'a zawjatihi Aisyah radhiyallahu taala anha idh akhadhathu ghasyatul wahyi thumma surya anhu wa huwa yatabassam wa yaqul man yadhhab ila Zainab yubashshiruha bi anna Allah zawwajaniha. Diriwayatkan Nabi SAW dalam kisah ini kita boleh mengambil dua pengajaran, iaitu hukumnya harus berkahwin dengan anak angkat. Bukan anak angkat, isteri kepada anak angkat. Bekas isteri kepada anak angkat. Dan yang keduanya untuk menghapuskan hukum anak angkat dibinkan kepada ayah angkat. Kemudian kita lihat dalam kisah ini juga puak-puak orientalis. Orientalis ini iaitu dalam bahasa Arab dipanggil mustasyriqin. Sebahagian di kalangan mereka menjadikan kisah ini sebagai satu tujuan untuk menjatuhkan Nabi. Mereka mendakwa Nabi SAW suka kepada Zainab binti Jahash. Maka Zaid bin Harisah telah menceraikannya. Talaqaha min Zaid. Zaid bin Harisah ceraikan semata-mata untuk bagi peluang Nabi berkahwin dengan dia. Buruk sekali sangkaan orientalis seperti ini. Seolah-olah mereka nak menyatakan Nabi mengambil peluang, mengambil kesempatan terhadap bekas isteri anak angkat dia. Sebab Nabi minat dengan dia, maka Nabi nak kahwin dengan dia. Maka dia pun ceraikan isteri dia. Dan mereka banyak menukilkan dan memasukkan kisah-kisah Israiliyat dalam kisah Zaid bin Harisah bersama dengan isterinya, iaitu yang bernama Zainab binti Jahash, semata-mata untuk menjatuhkan kredibiliti Nabi sebagai seorang Nabi. Kita lihat sikit lagi. Ada satu kisah mengenai dengan Zainab binti Jahash. Kita tak sempat masuk tentang kepribadian dia. Kepribadian dia amat tinggi lah, amat tinggi. Ada satu kisah yang Allah Ta'ala rakam dalam Quran, tapi panjang sedikit kisah dia ni, mengenai dengan Nabi buat kenduri bila berkahwin dengan Zainab. Tapi panjang ayat dia. Kita lihat antara sejarah yang boleh dipuji lah, boleh dipuji tentang akhlak Zainab binti Jahash ini. Walamma fadala Rasul sallallahu alaihi wasallam fadala Rasul ar-rafiq al-a'la, rafiq al-a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diberi pilihan nak hidup lagi ataupun nak berjumpa dengan Allah, maka dia pilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab binti Jahash ini bertambah kemuliaan kebaikan dia dan tidak berubah sama ada Nabi hidup ataupun Nabi wafat, berterusan dengan amalan baik dia, iaitu bersedekah, membantu orang-orang miskin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan infak ini daripada Zainab adalah setiap yang sampai di tangan dia. Apa yang orang bagi kepada dia, dia akan bagi balik. Dia akan sedekah balik harta tersebut. Diriwayatkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, pada zaman pemerintahan Umar ada bagi sagu hati lah. Bagi sagu hati. Sebab zaman pemerintahan Umar, dia akan hantar, berikan pemberian sagu hati kepada isteri-isteri Nabi ini. Di antaranya adalah Zainab binti Jahash. Dia berikan 12,000 dirham untuk Zainab binti Jahash sebab dia isteri Nabi. Maka Zainab binti Jahash dapat dia 12,000 dirham tadi. Dia berkata, Allahumma la yudrikuni hadzal mal fi qabil fa innahu fitnah. Wahai Allah, aku tak tahu lagi harta ini sempat bersama aku pada tahun depan ke tidak. 12,000 dirham banyak, tak tahu sempat ke tidak pada tahun depan, kerana harta ini adalah fitnah, ujian. Dia sedekahkan semua sekali. Thumma qassamtuhu ala ahli rahimiha wa fi ahli al-hajah. Dia bahagi-bahagikan, dia bedak-bedakkan harta 12,000 dirham tadi, dia bagikan untuk kaum kerabatnya yang miskin, kaum kerabat yang memerlukan bantuan, orang-orang fakir miskin, dia bagi.
Sampai berita ini kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Pada satu kali Umar berhenti di pintu rumah dia. Sayyidina Umar beri salam. Sayyidina Umar kata, balaghani ma farraqti fa ursil alfa dirhamin tastabqinaha. Sayyidina Umar kata, sampai berita kepada aku, kamu bahagi-bahagikan harta ni untuk kaum kerabat kamu ni, harta ni untuk orang miskin, harta ni untuk orang yang memerlukan. Semua sekali kamu bagi sampai habis. Maka sekarang aku bawa lagi duit yang baru, aku hantar kepada kamu 1,000 lagi tambah ekstra, 1,000 dirham, supaya aku minta mudah-mudahan duit ini kekal bersama kamu untuk keperluan kamu. Wa arsalal alf, maka Sayyidina Umar beri kepada dia 1,000 dirham. Fatasaddaqat biha jami'an, dia sedekah 1,000 tu semua sekali. Dia tak simpan sikit pun untuk dia. Ini antara sifat yang dipuji mengenai dengan perbuatan Zainab binti Jahash. Dan Zainab binti Jahash ini, dia adalah antara ahli pertukangan. Dia tak buat, dia tidak beli, tapi dia buat sendiri dengan tangan dia. Kalau baju dia jahit sendiri, kalau kerusi meja dia buat sendiri dengan tangan dia. Wa tatasaddaq bima yasilu ilaiha fi sabilillah, fi sabilillah. Kemudian bila mana dia buat, ada orang nak beli barang-barangan yang dia buat, dia jual, duit tadi dia sedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia antara isteri Nabi yang sediakan kain kafan dia sendiri. Yang sebelum kematian dia dah sediakan kain kafan dia. Dan dia telah bersiap sedia sebenarnya untuk menyambut kematian. Dan dia bagi tahu, inni qad a'adtu kafani, aku telah sediakan kain kafanku. Wala'alla Umar sayab'atsu ilayya bikafan, dan kemungkinan Umar akan hantar kepada aku kain kafan pada zaman pemerintahan Umar, sebab dia khalifah. Dia akan hantar, sebab aku isteri Nabi, ada keistimewaan, tapi aku dah sediakan kain kafan aku sendiri, aku tak perlu kepada kain kafan daripada Sayyidina Umar. Fa idza ba'atha bikafanin, bila Sayyidina Umar hantar saja kain kafan, dia pesan kepada orang ramai, sedekahkan salah satu daripada 2 kain kafan. Sama ada nak sedekah kain kafan aku pun boleh, sedekah kain kafan yang Sayyidina Umar bagi pun boleh. Dan dia telah wafat pada umurnya 53 tahun, dan di perkuburannya ditanam di Baqi', depan masjid Nabi, pada tahun yang ke-20 Hijrah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, ketika mana sampai kepada Aisyah tentang berita kematian dia, zahabat hamidatun faqidatun mafza'al yatama wal aramil, iaitu isteri Nabi Aisyah bagi tahu, telah hilang, kami telah kehilangan seorang yang sangat terpuji, dan juga tempat mafza' tempat pergantungan anak-anak yatim dan juga janda, sebab dia selalu bantu orang-orang yang susah, yang memerlukan. Diriwayatkan daripada Aisyah, Nabi SAW bagi tahu kepada isteri-isteri Nabi pada satu hari, Nabi kata, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan, orang yang paling cepat di kalangan kamu yang mengiringi aku, iaitu yang akan mengiringi kematian aku. Selepas Nabi wafat akan ada di antara isteri Nabi yang wafat, dan yang paling cepat yang mati selepas Nabi adalah yang paling panjang tangannya. Maka mereka pun, Aisyah kata, kami pun berkumpul di satu rumah, kami ukur selepas kewafatan Nabi. Ihdana ba'da wafati Rasul, kami ukur yang mana satu tangan kami yang paling panjang. Falam nazal naf'al zalika, kami ukur sehinggalah wafatnya Zainab, barulah kami tahu dialah tangan yang paling panjang. Maksud Nabi bukanlah tangan itu yang panjang, tetapi maksudnya adalah orang yang banyak buat sedekah, itu yang akan mengiringi kematian Nabi. Selepas Nabi wafat, isteri yang paling awal wafat adalah Zainab binti Jahash. Ini antara peribahasa yang bahasa Melayunya berbeza dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu, tangan panjang ni makna mencuri. Bahasa Arab, tangan panjang maknanya banyak beri sedekah. Dia sebab bila sebut tentang peribahasa, tentang bahasa ni, ada bahasa yang sesuai, ada bahasa yang tak sesuai. Macam lambang lah, kalau kita tunjuk good, bagus. Sebahagian negara
benda ni benda yang tidak baik. Percakapan kita, contohnya kita kata apa, seronok di Malaysia ni bagus. Bila mana di mana negara lain, mereka seronok ni benda yang kurang sedap dengar. Kita lihat sikit lagi. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, Aisyah isteri Nabi, dia pernah puji Zainab binti Jahash. Dia kata, "Falam ara imra'atan qattu khairan fid din min Zainab." Aku tak pernah lihat seorang wanita yang agamanya terbaik, sempurna berbanding Zainab. Dia orang yang paling bertakwa kepada Allah, percakapannya benar, menghubungkan silaturahim, sedekahnya banyak. Wa ashadda ibtizalan li nafsiha fil amal alladhi yatasaddaq bihi, dan juga dia buat banyak kerja dan dia sedekahkan hasil daripada kerja dia. Dan Aisyah bagi tahu, wa qalat fiha Ummu Salamah pun bagi tahu, dia kata apa, kana salihah, dia wanita yang salihah, qawwamah, yang banyak beramal, wa ta'mal biyadiha, yang banyak bekerja dengan tangannya sendiri, dan juga bersedekah semua hasil daripada kerja dia kepada orang-orang miskin. Jadi di sini Aisyah, sebab apa dia kata dia antara orang yang bercakap benar dan yang terbaik pada agamanya, menutup tirai pengajian kita pada malam ni, iaitu Aisyah ni pernah sekali difitnah oleh Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal dalam hadisul ifki, dia pernah difitnah sampai Nabi tak bertegur, lebih kurang 18 hari dah Nabi tak tegur dia, sebab kisah telah viral, tersebar satu Madinah yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, telah sebarkan berita fitnah ini yang menyatakan Zainab yang menyatakan apa, Aisyah telah berlaku perkara yang tak baik, melakukan perkara tak baik dengan Safwan ibn Mu'attal. Maka bila dah tersebar berita ni, Nabi pun tak tahu perkara ni benar atau tidak, sampai Nabi tak bertegur dengan Aisyah. Aisyah pun balik ke rumah ibu dia sendiri dan bagi tahu peristiwa ini, sampai Nabi tak bertegur 18 hari. Last sekali turunnya ayat Quran membebaskan Aisyah daripada fitnah tersebut. Maka sebelum daripada turunnya ayat Quran ini, selepas 18 hari, Nabi tanya kepada sahabat Nabi bagaimana isteri dia, Aisyah radhiyallahu taala anha, baik ataupun tidak. Tanya kepada sepupu Nabi, tanya kepada madu Nabi, salah seorangnya adalah Zainab binti Jahash. Maka Zainab binti Jahash bagi tahu, aku tidak pernah melihat apa-apa daripada Aisyah melainkan semuanya perkara yang baik-baik sahaja. Ini menunjukkan madu Nabi Zainab, antara orang yang bercakap benar dan dia tidak menimbulkan kekacauan ataupun menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada Nabi, kepada madu dia. Ini antara sifat isteri Nabi SAW. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan bincangkan setiap perkahwinan Nabi dengan isteri Nabi yang lain. Di sana ada hikmah yang tersendiri. Seperti mana Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahash, ada hikmah dia nak bagi tahu tidak ada larangan berkahwin dengan isteri kepada anak angkat kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.